بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, para pegawai, warga kerja, setiausaha Jabatan Kerajaan Negeri Kelantan yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kembali pengajian kita di dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa tajuk kita pada petang ini ialah orang-orang yang beriman tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, ada menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman itu tidak akan kekal selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Malah mereka itu akan dikeluarkan dari api neraka selepas mereka diazab seimbang dengan dosa-dosa yang mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia dahulu. Artinya kita mendapat penjelasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang-orang yang beragama Islam, kemudian dia beriman dan dia melakukan dosa dalam hidup dia sehinggalah dia mati, dan bila di hadapan Allah Ta'ala dibicara, maka ditimbang segala amalnya, maka didapati dosa itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Maka orang ni akan ditempatkan di dalam neraka. Tetapi mereka ditempatkan dalam neraka yang tidak kekal, di mana seseorang yang beriman yang melakukan dosa-dosa besar berulang-ulang kali tanpa disusulinya dengan taubatan nasuha, akan dihisab amalan kejahatan yang dilakukan itu di hari akhirat nanti, dan akan ditimbang amalan kebajikannya dengan amalan-amalan kejahatannya yang belum sempat mereka bertaubat. Maknanya siapa-siapa yang melakukan dosa, tak kiralah dosa besar ataupun dosa kecil, dan mereka tidak bertaubat, maka di hari akhirat mereka akan ditimbang. Kerana mereka mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, maka mereka akan perolehi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andainya amalan kebajikan mereka lebih berat timbangan dari amalan kejahatannya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata dia, kalau amalan kebajikan dia itu lebih berat daripada amalan kejahatan, maka orang ni akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga orang-orang yang beriman tadi akan dimasukkan ke dalam syurga dengan apa? Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika timbangan amalan kebajikan mereka sama nilai dan beratnya dengan amalan-amalan kejahatan. Subhanallah, kalau kita tengok di sini bagaimana kata dia, jika amalan seseorang itu bila ditimbang sama berat, katakanlah kebaikan 50%, kejahatan pun 50%, maka begitu andainya itu yang berlaku, maka dengan keadilan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, nescaya orang ni, kata dia, akan dibawa masuk ke dalam syurga. Ya Allah, betapa rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, di mana Allah Ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya melalui suratul Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Suratul Anbiya ayat 47. Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil
untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkan, yakni untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Di sini dijelaskan kepada kita firman Allah Ta'ala ini menyatakan bahawa hari kiamat ini merupakan hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melakukan keadilan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada sesiapa pun yang teraniaya, di mana mereka dikira, dihitung, dihisap alam mereka walau sekecil ataupun sehalus mana sekalipun, walau seberat biji sawi sekalipun. Allah Ta'ala kata semua Allah Ta'ala ambil kira. Jadi tidak ada siapa yang akan rasa tidak berkuasa hati di atas perbicaraan Allah. Dan manakala orang-orang kafir pulanya, mereka bukan sahaja tetap datang, bahkan segala amal yang baik dan buruk akan ditimbang, dan mereka juga akan diberi balasan dengan seadil-adilnya, dengan sempadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Maknanya orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, dan di masa yang sama dia juga ada melakukan kejahatan, lalu mereka tidak sempat bertaubat, maka di hadapan Allah mereka akan dikira, ditimbang dengan seadil-adilnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, mereka akan juga dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa kebaikan di sana. Sebab apa? Sebab mereka melakukan segala kebaikan di dunia bukan di atas nama Islam, semuanya tidak akan dikira oleh Allah Ta'ala. Berhubung dengan orang-orang yang beriman, di mana timbangan amalan kejahatan mereka lebih berat daripada amalan kebajikan. Hal ni pula kata dia, orang yang beriman, amalan kejahatan dia lebih berat daripada amalan kebajikan. Dia ditimbang ni, bila ditimbang maka berat hak tak baik daripada hak baik. Mereka ni kata dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalam neraka itu mengikut qadar siksa yang telah dilakukan oleh mereka di dunia ini. Mereka ni kata dia akan dimasukkan ke dalam neraka mengikut qadar kejahatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia itu. Hak tu Allah Ta'ala lah yang menentukan hak dia selama mana dan sebanyak mana siksaan dia, sejauh mana mereka diazab dan sebagainya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mengikut hukuman ataupun kesalahan yang mereka lakukan, apabila ditimbang di hadapan Allah, Allah Ta'ala lah yang berhak menghukum dia. Ni siapa ni? Orang yang beriman tapi hidup dia melakukan dosa ketika di dunia, dalam keadaan mati tak sempat bertaubat. Wal-iyazbillah. Ini kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Kita tidak nak benda-benda begini. Tapi itulah satu peringatan daripada Allah Ta'ala. Maka kita hidup hari ni sebab kita tahu anggota kita bernama, apa-apa yang ada di tubuh badan kita ni kadang-kadang tak sunyi daripada melakukan perkara-perkara yang salah, tak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, lidah kadang-kadang berkata yang tidak benar, mata kadang-kadang melihat benda yang dilarang, telinga kadang-kadang mendengar perkara yang salah, dan kaki tangan kita kadang-kadang melangkah di tempat-tempat yang dilarang. Itu anggota kita. Jadi kadang-kadang kita jadi biasa benda begini sehingga kan hari berganti hari, minggu, bulan, tahun mati dalam keadaan kita tak bertaubat pun. Maka setiap dosa yang dilakukan itu adalah merupakan, bila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, dibawa sampai dia diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andai kata Nabi, jika banyak hak tak baik tadi ditimbang, maka orang hukumnya adalah neraka. Walaupun neraka dia itu adalah tidak kekal. Nah, mereka ketika mana? Ketika mereka hidup di dunia itu tidak banyak kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan. Inilah kita kena ubah hidup kita. Nak ubah di mana biar semua yang kita buat itu biar jadi pahala. Kita bercakap, walaupun bercakap sama-sama kita, sama-sama keluarga, sahabat handai atau apa-apa pun, biar percakapan itu ada malaikat yang menulis pahala untuk kita. Kita mendengar, kita melihat sama sahaja. Dan kita pakai, kita makan, kita minum, kita tidur, kita jalan, kita apa sekalipun, biar jadi pahala. Inilah yang boleh memberi pertolongan kepada kita. Dan kata dia, orang-orang yang beriman yang melakukan dosa tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang beriman ni, dia hidup di dunia, dia melakukan dosa,
tapi dia di akhirat dia dimasuk neraka, maka kata dia adalah tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini telah dijelaskan atau dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkenaan dengan orang yang beriman melakukan dosa ni, ia masuk neraka tak kekal ni, Nabi ada riwayat, Nabi ada bersabda, sahabat dia yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri ni dengar, dia ambil daripada Rasulullah mengatakan apa, wa yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara, thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin fayahrujuna minha qadis waddu fayulqawna fi nahril hayah fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sayli alam tara annaha takhruju safra multawiyyah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Apa Nabi bagi tahu pada kita, di mana kata Nabi ahli syurga akan masuk ke dalam syurga, ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, keluarkanlah dari neraka itu sesiapa sahaja yang ada di dalam hatinya keimanan sekalipun seberat biji sawi. Tengok kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala itu masih ada sebenarnya. Nabi kata Allah Ta'ala wayak siapa-siapa yang duduk dalam neraka, di mana kata dia ni ada dalam hati dia keimanan walaupun seberat biji sawi, mana ada sikit keimanan dalam hati dia, Allah Ta'ala kata keluarkanlah mereka. Siapa bagi tahu? Nabi. Allah Ta'ala wayak begitu kepada baginda. Dan maka dikeluarkanlah mereka dari neraka tadi dan tubuhnya sudah hitam hangus. Mana ahli neraka ni kat, bila dah dia lama, dah diseksa, diazab, dibakar, lalu hitam dah jadi hangus dah tubuh mereka, lalu dimasukkan ke dalam apa dia? Nahrul Hayah. Nahrul Hayah ni dia panggil sungai hidup. Sebab hak duduk dalam neraka ni nak kata mati, hidup, nak kata hidup, semua mati. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah, mereka tidak dimatikan dan juga mereka tidak hidup. Ayatnya betapa buruknya orang dalam neraka tu mendapat siksaan Allah Ta'ala sampai begitu. Nak kata mati, mereka hidup. Nak kata hidup, tapi mereka bagaikan mati. Maknanya lama dia duduk dalam neraka tu, lalu Allah Ta'ala kata keluarkanlah mereka. Mana-mana orang ada iman dalam hati dia walau sebesar seberat biji sawi tadi, dia mandi dalam sebuah sungai. Sungai ni nama dia Sungai Nahrul Hayah, untuk memberikan semangat hidup kembali. Lalu tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuh benih di tanah yang terkena air banjir. Lagu mana kan, yang mana bila mari air banjir ataupun air hujan, kau bila sirat tanah ni, maka tumbuh pokok ni, tumbuh anak kayu ni, begitulah bersih comelnya. Bila ditumbuh ni kata dia, tidakkah engkau tahu bahawa benih itu akan keluar berwarna kuning dan berseri-seri. Mana dia kata seolah-olah macam dia memulakan penghidupan baru lah. Maknanya zaman dia dalam neraka, zaman dia disiksa, zaman dia diazab tu berlalu dah. Sekarang dia telah diampun oleh Allah. Sekarang dia telah dibenar oleh Allah Ta'ala untuk berada di dalam syurga. Lalu bila dimandikan itu, maknanya jadi tumbuh comel molek, bagaikan kata dia benih yang tumbuh disiram hujan tadi, dan nampak berwarna kuning, nampak berseri, nampak comel, kata dia. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peluang kepada orang yang masih ada iman di dalam hatinya. Mahalnya sebuah keimanan sebenarnya dah. Dia boleh menyelamatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Dan kata dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri ini dengan tegasnya menyatakan bahawa orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka kerana melakukan dosa di dunia ini, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga sesudah mereka mandi di dalam Nahrul Hayah, dan kembalilah tubuh mereka segar, riang, gembira dan bersemangat kerana telah merasa hidup yang senang dan sentosa sebagaimana yang mereka cita-cita dan mereka inginnya selama ini.
Lalu kata dia hadis tadi di mana kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menceritakan jaminan ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang duduk neraka tadi dikeluarkan dan mereka dibersih, maka dia ni jadi semangat baru, comel kehidupan, maknanya baru bermula sini tak dapat nikmat. Sebab bila ia berada di syurga, dia tidak ada lagi dah apa-apa siksa, apa-apa kekurangan. Bahkan dalam syurga ni nikmat dia sentiasa lebih. Dalam syurga ni nikmat dia tak akan berkurangan. Dalam syurga ni nikmat dia tidak akan habis. Maka dia boleh dah rasa benda-benda demikian setelah dia mendapat siksaan di dalam neraka sebelum daripada tu. Maknanya sini ayat tak kekal orang beriman ni berada di dalam neraka. Itu satu hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang kedua ni pula kata dia, Rasulullah ni cerita, dia ambil hadis ni siapa ambil hadis ni pada Nabi? Kalau tadi Abi Sa'id Al-Khudri, kalau ni Anas bin Malik. Anas bin Malik ni mak Anas ni bui Anas kepada Nabi, nak suruh duduk dengan Nabi, nak suruh jadi khadam Nabi, suruh jadi hamba Nabi, nak suruh juruh biar duduk dengan Nabi. Siapa gitu mereka tu sayang kepada Rasulullah. Jadi bila Anas ni bersama dengan Rasulullah, mana Nabi pergi situlah dia ada, lagu mana Nabi buat, dia tengok dia semua Nabi buat tu adalah merupakan contoh, merupakan tauladan yang kena tiru, menjadi hukum sebenarnya setiap apa yang laku. Maka Anas dia banyak dia boleh benda-benda gini. Anas dia banyak. Pernah satu ketika Anas kata, aku pada dulunya, pada asalnya kata Anas, aku tak suka makan buah labu. Buah labu tu kita tak suka. Tapi pernah kata dia bila aku makan bersama dengan Rasulullah, di dalam hidangan itu ada buah labu. Ada buah labu, maka aku tengok Rasulullah ni suka makan buah labu. Dan acak Nabi ni mana dia makan buah labu, dia jeput atau buah labu. Lalu Anas tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa Rasulullah suka makan buah labu? Lalu Rasulullah kata apa? Sebenarnya makan buah labu ni adalah makanan saudara-saudara dia, iaitu makanan Nabi Allah Ibrahim, makanan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan maka dia adalah merupakan makanan kegemaran saudaraku, maka aku juga tu seronok suka makan buah labu. Mulai itu kata Anas bin Malik, aku juga tu rasa seronok, rasa suka makan buah labu. Subhanallah. Tengok Anas bila dia tengok Nabi begitu ditiru. Sebab tu sahabat Nabi semua apa yang mereka tengok yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang mereka ikut. Sebab tu kita hari ini beruntung. Maknanya bila kita ada masalah, kita boleh rujuk kepada sirah Nabi, kepada hadis Nabi. Nak tahu lagu mana perjalanan hidup Nabi, kita boleh discuss, kita boleh bincang, kita boleh amal, kita boleh buat. Jadi Anas ni antara sahabat yang alim, dan dia juga pernah didoakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ni mendoakan kepada Allah Ta'ala, sebab mak Anas ni suruh Rasul doa untuk Anas. Apa dia doa? 3 perkara. Kata, ya Rasul, doa untuk anak hamba ni, minta panjang umur, minta murah rezeki, minta anak yang ramai. Ketiga-tiga doa Rasulullah ini Allah Ta'ala makbulkan. Jadi Anas ni panjang umur dia. Panjang umur dia, dikatakan dia antara sahabat yang terakhir meninggal, dan usia dia kepada ketika itu 99 tahun. Itu panjang usia Anas bin Malik. Begitu juga maknanya murah rezeki. Kurma, buah kurma Anas ni dia buah 2 kali setahun. Biasa orang lain sekali ya. Dia ni 2 kali setahun. Begitulah juga diramaikan anak Anas ni dikatakan ada 100 orang. Subhanallah. Berkat doa Nabi tu. Jadi sebab itulah Nabi, para sahabat, alim ulama, salafus salih, orang-orang yang bertakwa, orang dekat dengan Allah Ta'ala ni dah, seperti wali-wali Allah dan sebagainya ini, kita janganlah doa ngajar tak terkalu. Jangan nguduh kepada mereka, jangan mengata kepada mereka, sebab mereka ni, mereka adalah golongan yang disayangi oleh Allah. Lambat sahaja mereka berdoa, Allah Ta'ala terima doa mereka. Allah Ta'ala terima doa mereka. Lebih-lebih lagi doa Nabi dan para Rasul. Tengok ni lah, banyak lagi cerita doa Nabi yang mustajab oleh Allah Ta'ala. Secara on the spot ya, kita boleh tengok bila Nabi doa tu memang Allah Ta'ala makbulkan. Begitu. Jadi hak ni pula Anas ni ambil daripada Nabi. Dia dengar Nabi kata, Nabi kata nawai hadis ni adalah hadis yang begitu sekali gagah lah.
Ada hadis lagi begitu sekali gagah. Nabi kata apa? Nabi kata yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair wa yakhruju minan nari man qala wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Apa makna dia? Nah, maknanya kata Rasulullah, akan keluar dari neraka sesiapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah. Di mana Nabi kata mana-mana orang yang ada mengucap kalimah la ilaha illallah, dia akan dikeluarkan daripada api neraka. Sedang di dalam hatinya ada kebajikan seberat biji kacang. Tu je. Tak, kebajikan dia ada sikit ya, besar seberat mana kak? Seberat biji kacang. Kak biji kacang nak setara mana sangat? Nak kecilnya kita nak raya. Walaupun begitu kata Rasulullah, orang ni dia ada kalimah la ilaha illallah, dia kebajikan dia pula ada besar butir kacang je, maka orang ni layak dikeluarkan daripada neraka. Begitu juga yang kedua, Nabi kata siapa-siapa yang ada mengucap la ilaha illallah sedang di dalam hatinya ada kebajikan seberat biji gandum. Maknanya siapa-siapa yang ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia ni, dan dia pula ada buatlah kebajikan. Tak banyak pun besar biji gandum. Tak besar biji gandum, tak besar mana sangat. Nak kecil sangat, ada besar ujung lidah atas tu yang lebih kurang. Tak, maknanya kecil sangatnya kebajikan dia. Juga kata Rasulullah akan dikeluarkan daripada neraka. Dan kata Rasulullah akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang mengucap la ilaha illallah dalam hatinya ada kebajikan seberat debu. Yang ketiga ni Nabi kata siapa-siapa yang ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia ada kebajikan besar mana? Besar debu. Neroyak haluhnya, nak kecilnya. Kalau besar debu ni tak nak tengok pun kadang-kadang tak nampak. Tetapi dia juga akan dikeluarkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sini kita tengok ada 3 perkara yang Rasulullah sebut. Di mana orang ada kalimah la ilaha illallah, walaupun amalan dia besar butir kacang, walaupun amalan dia ada besar butir gandum, walaupun amalan dia ada besar debu, mereka juga akhirnya akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat Allah Taala, dan itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita hari ini, dalam hidup kita hari ini, biar kita jadi orang yang lagu mana, dipanggil orang yang berlumba-lumba di dalam nak melakukan kebaikan. Sebab tu Nabi kata bila ada ruang untuk kamu melakukan kebajikan, kamu buatlah. Sebab kamu tak tahu dengan kebajikan yang manakah kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga Nabi larang kepada kita mana-mana kejahatan, apa-apa jua bentuk kejahatan, jangan sekali-kali kamu lakukan. Kadang-kadang kejahatan yang bagaimanakah kamu dimurkakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana kebaikan kita buat, tak kiralah apa sekalipun, tak kiralah siapa sekalipun kita. Sebab Allah Taala tak pandang pun pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang pun pada harta kita. Dan kalau nak kira rupa, kalau nak kira harta, kalau nak kira kedudukan, nyayalah Bilal bin Rabah. Dan sahabat Nabi ke Bilal, ada apa pada Bilal? Rupa tak menarik, tuan-tuan. Harta tak ada sikit habuk. Nak ada gapo harta dia hamba. Nah, dari segi pangkat, jawatan, gelar, kedudukan jauh sama sekali. Nak kata orang kenal, orang sahur, orang berpengaruh, tak ada pada dia. Mana harta dia tak ada, rupa dia tak ada, kedudukan dia tak ada, tidak ada apa pun. Tetapi Allah Ta'ala telah mengangkat Bilal ini ke mercu yang paling tinggi. Kerana apa? Kerana dia ada Allah di dalam hati dia. Kerana apa? Iman dia hebat di dalam hati dia. Kerana apa? Kerana dia ini benar-benar menjadi hamba yang meletakkan dirinya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Situ kemuliaan Bilal bin Rabah. Sehingga setahu mana Nabi isytiharkan dia antara golongan awam masuk syurga. Nabi isytiharkan bahawa Bilal ini, Nabi kata aku dengar tapak kaki dia di dalam syurga. Maknanya kalau nak kira dari segi hak hidup sahur di dunia itu, semua tu tak ada pada Bilal. Tetapi begitu sekali Allah Ta'ala berikan kehebatan kepada Bilal bin Rabah. Subhanallah, hebatnya. Jadi kita hari ni, kita tak payah kisahlah siapa kita sekalipun.
Tak, kita kaki tangan kerajaan ke, kita hanya penjual di pasar malam ke, kita adalah orang perniagaan yang besar ke, tak, kita ketua-ketua jabatan ke, kita orang bandar ke, kita orang kampung ke, tak payahlah nak peduli benda-benda begitu. Sebab di mata Allah Ta'ala tak pandang pun benda kita. Supaya juga dari segi bangsa, dari segi pertuturan, dari segi keturunan, Allah Ta'ala tak pandang pun. Kan Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ansabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu tak pandang pun. Kata dia kepada gapa dia, rupa paras, kamu Melayu kau, Sia kau, Cina kau, orang putih kau, Arab kau, Jepun kau, apa, Allah Ta'ala tak kisah benda tu. Wala ansabikun, ataupun keturunan kamu. Kita nak bangga dengan kabilah kita, dengan puak kita, dengan geng kita, dengan apa, tak perlu. Allah Ta'ala tak heran apa benda tu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati kamu. Walaupun kamu kulit hitam, walaupun kamu miskin papa kedana, walaupun kamu tak ada siapa nak kenal, tak ada siapa nak sopo, tetapi bila hati kamu tu, amalan kamu tu adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka kamu mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi sebab itu hidup kita sebenarnya sama je. Dia sama ya sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serupa ya. Orang kaya dengan miskin sama juga. Orang comel dengan udut pun sama juga. Dan orang bandar pun sama juga. Pemimpin rakyat sama je. Sebab kita datang daripada peringkat yang sama. Cuma hari ni ya kita yang membezakan di kalangan kita orang ni gini. Tapi hakikat sebenarnya bila sampai kepada satu tahap, rupa kita dah sohor comel, dia kembali tak comel dah. Harta benda kita banyak melimpah ruah pada ketika tu, kita tak nak guna dah. Tubuh badan kita gagah perkasa comel molek ketika tu, jadi lo enggak habis dah segala siku tulas, segala urat saraf. Dan segala jawatan yang kita pakai, kita sandar selama badan ni, hari ni tujuh lakot dah. Maka semakin berkurang. Supaya hak kaya, hak miskin pun alami benda ni yang berlaku dah. Sama-sama tak boleh nak makan berlaku dah. Walaupun harta tu boleh banyak, tapi kalau dah bukan rezeki kita, tak nak masuk. Sebab tubuh badan kita ni dia tak boleh nak terima dah. Kenapa? Kalau tu makan juga, tu kita juga, dia jadi benda lain dah. Begitulah sunnatullah Allah Ta'ala atur dalam hidup kita. Akhirnya masuk lubang yang sempit, supaya belaka. Mari daripada rumah hak besar sekali ke, mari daripada kenderaan mewah ke, mari daripada rumah hak kecil sekali ke, mari daripada rumah miskin kena ke, supaya akhirnya masuk lubang kubur yang kecil yang sempit itu saja. Maka kubur yang kita kena ingat, dia akan jadi dua keadaan. Kubur ni akan jadi dua keadaan. Yang pertama, kubur ni katakan, apabila mati seseorang tu, bila dibawa kepada kubur tu mengatakan ahlan wa marhaban, ucap selamat datang, kami tunggu kamu dan kami suka pada kamu, gini. Kubur tu puji. Bila orang mana ni? Bila orang ni soleh, bila orang ni baik, bila dia mati dibawa ke kubur ucap selamat datang, sebab kamulah orang baik di jalan kami selama ni, kamulah orang kami ditunggu selama ni, gini. Maka kubur kata, tunggulah layanan kami kepada kamu. Lalu kubur jadi apa? Fayatasi ummatal basar, kubur ni jadi luas seluas mata memandang. Kan rasa seronok bahagia kita bila boleh benar-benar demikian. Satu, dia kubur ni juga bila orang tu tak baik, bila orang tu tak beriman, bila dia mati, maka dia ni kubur kata la marhaban wala ahla, tak ada ucap selamat datang. Aku tak tunggu, aku tak sambutmu, sebab mula sejahat-jahat manusia waktu dia jalan atas kami, mula jadi orang agak orang yang sombong. Kamu dah tak dengan kata waktu hidup di dunia. Hari ni kami tak tunggu kamu, kami tak sambut kamu, kami tak terima, tak sudi dengan kamu, maka tunggu bagaimana layanan kami. Maka kubur tak dijadikan apa dia? Jadi dayak, jadi sepit, kata Nabi dah. Sepit ni sehingga sama mana? Selisih tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Nabi buat ni, Nabi buat jari dia masuk pada jari kanan masuk pada jari kiri. Betapa itulah gambaran yang dibayangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang mati dalam keadaan terbaik. Jadi kita hari ni, kita hidup ni, kita nak hala tuju kita ke arah mana sebenarnya? Jangan kita dengar hadis tadi, dengar ayat Quran tadi, aku kalau gitu masuk neraka, aku masuk syurga juga akhirnya. Jangan kita beranggapan begitu, kerana sikap itu adalah cukup membahaya kepada diri kita. Sebab neraka ni ia tak kenal siapa. Neraka ni dia satu tempat yang tak ada seorang manusia pun mampu menghadapinya.
Takut kita dengan benda demikian, dan kita setahun ni pun kita tak asyik dan kita nak mati kita tu adalah syurga untuk kita. Jadi untuk nak dapat syurga ni kita kena jadi orang yang comel sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tengok dua hadis dan ayat Al-Quran menceritakan bagaimana orang yang beriman mereka bila mati, jika mereka berada dalam neraka, neraka mereka adalah neraka yang tidak kekal. Lain cerita orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang syirik Allah Ta'ala tu kategori lain. Jadi sini Nabi royak kepada kita, walaupun iman dia kecil setahu mana pun, bila dia ada kalimah La ilaha illallah, dia ada kebajikan, ada besar debu, tapi dapat juga syurga akhirnya. Jadi tak tahulah zaman bila akan dapat syurga, tapi nak wayaknya dia tidak kekal di dalam neraka. Supalah juga bagaimana diceritakan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang berada di dalam orang yang terakhir masuk syurga. Nah, orang yang terakhir masuk syurga dan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Lagu mana? Terakhir masuk syurga dan orang ni keluar, orang terakhir keluar daripada neraka. Di mana mereka ni, kata Nabi, adalah orang yang beriman tapi mereka melakukan dosa di dunia, dan setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, diseksa, dan di dalam neraka itu mengikut qada dosa yang dilakukannya. Mana dia duduk di neraka tu tempoh mengikut qada banyak mana dosa yang dia buat. Sehingga kan kata dia, mereka ni juga akan dikeluarkan daripada neraka tadi dan dimasukkan ke dalam syurga. Mana ke sampai satu tahap satu ketika nanti, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini antara golongan-golongan akhir adalah hak lewat masuk syurga. Nabi kata dalam satu hadis yang panjang sebenarnya. Jadi Ustaz saya tidak nak bacalah sang hadis ni, sebab terlepas ni cuma kita nak tengok beberapa makna-makna dia, di mana hadis yang diriwayatkan oleh siapa dia? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud? Kita kenal tak siapa Ibnu Mas'ud ni? Dia adalah merupakan salah seorang sahabat besar Rasulullah. Ibnu Mas'ud ni orang yang miskin. Tengok, Ibnu Mas'ud ni orang yang kerdil. Ibnu Mas'ud ni orang yang rupa tak menarik. Ibnu Mas'ud ni orang yang tidak ada daya penarikan apa-apalah pada dia. Dia rendah, dia hitam, dia kulit gelap, dia kerdil, tapi dia adalah mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia mempunyai ilmu yang cukup banyak. Dia penyimpan rahsia Rasulullah. Dia ni dijamin oleh Nabi adalah antara golongan sahabat yang besar ni, yang antara orang yang awal mendapat redha Allah di akhirat nanti. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni lah ambil adik pada Nabi. Di mana Ibnu Mas'ud kata Nabi bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun bahwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan fa idza jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najjani minka laqad a'tani Allah ta'ala syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin faturfa'u lahu syajaratun fayaqulu ya rab adnini min hadhihi asyajarah la astazilla biha wa ashraba ma min ma'iha fayaqulu Allah ya ibna adam la'alli in a'taytukaha tas'aluni ghairaha fayaqulu ya rab la as'aluka ghairaha wa yu'ahiduhu an la yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu yu'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastazillu bi zilliha wa yashrabu min ma'iha. Gapo cerita dia? Di mana kata Nabi orang yang terakhir masuk syurga ialah seorang lelaki, di mana lelaki ni adalah dia kadang-kadang berjalan, kadang-kadang merangkak. Moga qadah ibadat dia setakat tu ya. Kadang-kadang dia boleh jalan, kadang-kadang dia boleh merangkak. Bahkan kadang-kadang masih dijilat-jilat juga oleh api. Kadang-kadang ada juga kena pucuk-pucuk api, hujung-hujung api, kena jilat lagi ke api. Maknanya betapa kritikalnya dia. Boleh jalan lepas jatuh. Dah lah jatuh ngakak nerak ngesok. Lepas tu ada api nak pula pergi sambar sekali-sekala. Tu ya, kalau dia boleh gerak setakat tu. Lalu kata dia pun lepas daripada takdi belakang, dan lepas setelah dia selamat tadi tempat tadi,
ia pun menoleh ke belakang, paling kelih ke belakang. Dia katakan, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu. Mana dia puji Allah Ta'ala, Alhamdulillah, muju aku selamat lah ya Allah daripada tempat tadi. Nah, bila dia rasa gitu, dan sesungguhnya kata dia, aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala suatu pemberian yang belum pernah diberikan olehnya kepada seseorang pun. Dia berasa dia ni hak paling baik dah. Dia berasa dia ni selamat dah. Dia berasa dia lah orang butuh, orang lain tak boleh setara dia. Lalu sama ada kata dia ni orang hak sebelum pada dia ke ataupun selepas pada ni ke, dia katakan akulah orang yang paling terbaik, akulah orang yang paling beruntung. Lepas pada itu kemudian kata dia, Nabi kata Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia sebatang pohon kayu. Tuhan tunjuk pokok kayu ke dia, kemudian dia berkata, ya Tuhanku, sudilah kiranya kalaulah aku ni kata dia boleh teduh pokok tu, rasa puas hati dah kata dia. Nah, dah situ nampak macam ada air, kalau boleh minum, tak ada gapo dah kata dia. Tak, daripada ada ngesok susah tadi, kalau boleh duduk pokok ni, boleh minum air sini, tak apa dah kata dia. Lalu Allah Ta'ala ni tanya dia, wahai anak Adam, andai kata bila aku bui kamu boleh teduh pokok ni, mu boleh minum air, mu nak janji gapo dengan aku? Kata dia, ya Allah, aku berjanji aku tak minta apa-apa dah lepas pada ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendekatkan dia dengan pokok tadi. Dia pun boleh duduk teduh situ. Nak duduk teduh situ, boleh teduh situ, dan dia pun rasa tenang, linang, dan dia boleh minum air, rasa sejuk. Tiba-tiba dalam keadaan gitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada dia. Ada summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula fayaqulu ya Rabb adnini min hadhihi la astazilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghayraha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha la'alli in a'taituka minha tas'aluni ghayraha fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghayraha wa rabbuhu yu'ziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastazillu bi dhilliha wa yashrabu min ma'iha thumma turfa' lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsan minal awwalin fayaqulu ya rab adni min hadhihi la astazilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghayraha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha qala bala ya rab la as'aluka ghayraha wa rabbuhu yu'ziruhu li'annahu yara ma la sabra alayhi fayudnihi minha fa idza udniya minha sami'a aswata ahli al-jannah fayaqulu ay ya rab adkhilni al-jannah fayaqulu ya ibna adam ma yusarribuni minka ayurdika in a'taituka qad rad dunya wa mithlaha ma'aha fayaqulu ya rab atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin fadhahika ibn Mas'ud faqala ala tas'alni mimma dhahiktu faqila mimma tadhaka faqala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqil mimman tadhaku faqala min dhahika rabbal alamin hina qala atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin fayaqulu inni la astahzi'u bika walakinni ala ma asya'u qadirun. Subhanallah. Menariknya, bila orang ni kata dia duduk bawah pokok hak pertama tadi, bila dia boleh teduh, dia berminat, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk pokok hak lebih teduh lagi, hak lebih sejuk lagi, hak lebih rendah lagi. Dia katakan, ya Allah, sedapnya kalau engkau berikan kepada aku teduh pokok yang kedua ni. Boleh teduh sikit, kata dia boleh sejuk lagi, air lebih tak apa dah. Tuhan kata hari tekan janji dah kan. Kata mu bila boleh pokok tak minta ni, ada bila ada pokok lain mu minta pula. Sungguh kata dia, ya Allah, lepas pada ni tak minta dah. Izinlah kepada-Mu. Lalu Allah Ta'ala izinkan dia duduk di bawah pokok yang kedua. Lebih teduh, lebih rendah, lebih rendah, lebih sejuk lagi. Air pun lebih dingin lagi daripada tu. Dia pun rasa nikmat benda gitu. Allahu Akbar. Rasa dia tu nikmat besar dah Allah Ta'ala begitu. Lalu Allah Ta'ala tunjuk pokok yang ketiga. Dan tunjuk pokok yang ketiga, maka dia ni hak lebih comel, hak lebih rendah, lebih teduh lagi, air lebih comel lagi. Kata dia, ya Allah,
comelnya kalau Allah Ta'ala izinkan hamba boleh duduk pokok ni. Tuhan kata 2 kali janji dah sungguh kata dia, ya Allah, kalau boleh doa ni cukup dah, kata dia. Tuhan kata betul. Maka Allah Ta'ala izinkan duduk di bawah pokok yang ketiga, yang lebih teduh, yang lebih sejuk, yang lebih comel ni. Dan begitu tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu syurga kepada dia. Dia pun tengok daripada luar, dia pun perhati, dia dengar suara-suara yang indah, dia tengok nikmat-nikmat. Ya Allah, kata dia, sedapnya ya Allah, boleh duduk pintu tak apa dah. Allah Ta'ala kata, ilah lepas sosol. Hari tu apa kali janji dah. Lalu Allah Ta'ala tanya orang tu, kalau aku bagi kepada kamu nikmat sebesar dunia, dan selagi nikmat sebesar dunia juga, munak ke? Lalu orang tu tanya, betul ke ni ya Allah? Betul ke ni ya Allah apa yang kamu kata pada aku ni? Allah Ta'ala kata, aku tak pernah berbohong, tak pernah pun cakap main-main dengan hamba aku. Lalu nak royak dia tu rasa suka Tuhan ni, rasa Tuhan tu suka tengok kepada telatah gelagak hamba dia ni, betapa Allah Ta'ala tu manja dengan hamba dia. Lalu Ibnu Mas'ud pun suka bila dicerita kepada sahabat dia lagu ni. Ibnu Mas'ud kata, tak saya tanya kau, bak apa kamu suka kamu cerita hak ni? Lalu sahabat kata, kenapa? Sebab kata dia, aku dengar hadis Nabi ni cerita, Nabi suka bila Nabi baca sampai pada peringkat tu, di mana Nabi melihat betapa gelagak, kata Allah Ta'ala, gelagak hamba aku siapa tak sobar-sobar lagi nak dapat nikmat. Dan nikmat dia akan dapat gapo sebesar dunia, patut sebesar dunia pula. Itu dia. Walha Allah Ta'ala telah nak bagi syurga dah kepada dia. Betapa itulah kata Rasulullah, antara orang yang akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maknanya qadar amalan dia setakat ni je. Tengok peringkat mula-mula dia boleh jalan, lepas tu dia jadi jatuh, lepas pada tu dia ngesok, lepas pada tu api jilat jari-jari, lepas pada tu dia lepas pada benda tu dia paling klik sama aku. Nah, ia boleh tahu tu. Walha orang lain hok mana-mana beriman, yang bertakwa, yang saleh, yang siddiqi, nak hebat-hebat tu lama dah dalam syurga. Dia baru sampai pada peringkat tu. Jadi sebab itulah kita di dalam melakukan amal ibadat hari ni, kita kena berlumba-lumba. Kita kena sungguh, kita kena rajin sebenarnya. Nah, sebut kata amal ibadat ni apa jualah, biar kita lah orang yang ambil bahagian. Dan sebagai contoh petani, kita ramai-ramai duduk mana? Dalam majlis ilmu. Percayalah majlis ilmu ni Nabi kata raudhatun min riyadul jannah, satu taman daripada taman syurga. Jadi siapa yang boleh duduk dalam majlis ilmu ni beruntung dah. Selama mana orang tu dalam majlis ilmu, selama itulah orang tu akan mendapat doa malaikat. Malaikat ni doa apa? Minta diampun dosa. Dan kita ni bila Allah Ta'ala ampun dosa ni maknanya kita keselamat daripada neraka. Kok ni kita naknya. Jadi kita ikhtiar benda-benda gini. Supalah kita tengok bab-bab lain, tajuk-tajuk bab sedekah derma umpamanya, kitalah yang ambil bahagian. Bab wirid zikir umpamanya, kitalah yang ambil bahagian. Bab baca Quran, kitalah yang ambil bahagian. Bab semai-semai sunat, kitalah yang ambil bahagian. Semua sudut apa-apa yang mendatangkan pahala, kitalah antara orang yang sentiasa mengambil bahagian untuk merebut, untuk meraihkan pahala sebanyak mungkin. Sebab pahala ni dia akan jadi mahal, dia akan jadi begitu sekali berharga, terutama ketika kita berada di akhirat nanti. Sampai pada satu tahap lagu mana betapa pada saat tu Allah Ta'ala kata ketika tu manusia ni jauh belaka daripada benda lain. Mak ayah dia, suami isteri dia, anak-anak dia, semua tu mereka jauh belaka. Kenapa? Kerana tidak laku belaka dah. Yang laku pada ketika tu adalah pahala-pahala mereka. Jadi di kesempatan waktu yang masih ada, dan kita tak tahu peluang untuk kita nak terus hidup ni berapa lama lagi, maka di celah-celah beginilah kita kena jadikan, manfaatkan masa begini untuk kita dapat pahala sebanyak mungkin. Ketika pintu-pintu masjid masih lagi dibuka, kita pergilah. Dan ketika pintu-pintu taubat masih lagi dibuka, kita bertaubatlah. Dan ketika pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala terbuka luar, kita lah antara orang yang sebanyak suka melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah pesanan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Dan satu jaminan kita rasa seronok bahawasanya Nabi telah letak dalam hadis dia tadi mengatakan, mana-mana beriman walau sekecil mana pun iman di dalam hati, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ini kita nak jadi orang yang memang bila diisytihar oleh Allah Ta'ala memang syurga dah untuk kita. Begitu sebenarnya. Maka Allah Ta'ala yang sayang kepada kita. Pelbagai jenis tawaran dia mari.
wa mari hari Jumaat, wa mari Ramadan, wa mari hari-hari kebesaran Islam, wa mari kelebihan puasa sunat, wa mari kelebihan sedekah, kelebihan zakat, kelebihan haji, kelebihan puasa, semua tu kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala tawar kepada kita. Jadi kita hidup di dunia ini kita boleh rebut benda gini. Sebab apa? Sebab bila kita mati, tutup mata sekali lagi masuk di kubur, semua luputlah pada segala tawaran ini. Jadi tahniah kepada tuan-tuan sekalian kerana kita diberi peluang dan kita ambillah manfaat ini sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai orang kata apa, untuk kita meraih pahala dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga segala kerja-kerja amalan-amalan kita yang tidak baik selama ini, sama ada kita sengaja atau tidak, mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan kita semua. Itulah untuk kita pada petang ini, yang baik itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.